Baby blues ni dia bukannya bermakna kita tak betul, kita ada penyakit mental ke, kita ni gila ke. Ada orang takut untuk expose benda-benda macam ni sebab dia akan rasa nanti orang kata aku ni gila, nanti orang kata aku sakit ni otak. sakit otak. Macam tu, tak betul. betul. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di dalam segmen Borak Pak Enma Podcast yang mana kita akan bercerita tentang tip keibubapaan, kesihatan anak dan sebagainya. Hari ini kita nak bercakap tentang emosi ibu yang sedang berpantang. Jadi biasanya kalau kita cerita tentang ibu yang baru lepas bersalin ni, emosinya mudah terganggu, kadang-kadang boleh lead kepada meroyan dan sebagainya dan masalah-masalah lain juga. Jadi hari ini kita bawakan Dr. Azu bersama dengan kita untuk bercerita tentang emosi ibu berpantang yang terganggu ketika proses healing. Jadi hari ini doktor bersama dengan kita lagi. Hari itu dah bersama dengan kita. Hari ini sekali lagi. Assalamualaikum. Khabar Mi? Salam. Sihat. Doktor okey lagi hari ini? Alhamdulillah okey lagi. Alright. Emosi stabil. Emosi stabil. Okey, alhamdulillah. Jadi, adakah emosi ibu selepas bersalin ini fragile satu, kemudiannya adakah ia lebih banyak berlaku masalah-masalah yang berkaitan dengan emosi ni kepada ibu-ibu yang pertama kali menjadi ibu, ataupun sebenarnya tak kisahlah kelahiran anak keberapa sekalipun, perkara begini boleh berlaku. Itulah, saya pun baru sebenarnya tak sampai setahun lagi melahirkan anak kan. Jadi kita melalui lah orang kata fasa tu, dan anak saya tu anak yang keempat. Jadi nak kata saya tidak mengalami masalah emosi, tidaklah so, dan nak kata ianya hanya berlaku pada ibu yang melahirkan anak yang pertama saja pun tidak. Sebab sebenarnya menjawab kepada persoalan adakah emosi selepas melahirkan anak itu fragile, ya, emosi seorang wanita selepas melahirkan anak itu sebenarnya berubah-ubah. Dia tidaklah, sebenarnya kita ada dalam tiga sebagai wanita tiga situasi emosi kita ni terganggu. Yang pertama semasa kita mengandung, yang kedua semasa kita mengalami haid, dan yang ketiga selepas melahirkan. Actually ada tambahan satu lagi, tapi yang ni mungkin tidak kepada semua wanita lah, bila dia menopause. Kan maksud saya tidak kepada semua wanita tu, mungkin sebahagian daripada penonton sekarang berada dalam situasi tu, tapi yang lain belum lagi lah kan. Betul-betul. Tapi yang mungkin yang tiga saya cakap ni, mungkin kebanyakan papa dan mama ni sedang melalui. Betul. Jadi selepas kita melahirkan bayi kita, basically kita berlaku perubahan hormon di dalam badan kita. Bila berlaku perubahan hormon ni, inilah yang kita panggil sebagai simptom baby blues. Ada perbezaan antara baby blues dan juga postpartum punya depression. Tapi itu sekejap lagi kita akan timbang juga. Cuma kita nak cakap selepas melahirkan, emosi itu memangnya kadang-kadang tidak stabil kerana ibu-ibu berada di dalam keadaan baby blues. Dia bukannya macam orang kata baby tu blue disebabkan melatonin, disebabkan jaundice, tetapi kerana emosinya tidak stabil. Dan dalam keadaan itu, pelbagailah situasi ataupun simptom yang kita boleh lihat bagaimana seseorang ibu sebenarnya sedang berada di dalam tahap baby blues tersebut. Lepas tu yang menjawab pada soalan kedua tadi, soalan dia berbunyi, adakah ibu anak pertama je pun doktor jawab tadi. Kan sebab saya bagi tahu saya dah anak keempat pun saya mengalami keadaan kadang-kadang baby blues juga kan. Baby blues ni dia bukannya bermakna kita tak betul, kita ada penyakit mental ke, kita ni gila ke. Ada orang takut untuk expose benda-benda macam ni sebab dia akan rasa nanti orang kata aku ni gila, nanti orang kata aku sakit ni otak. sakit otak. Tak betul. Tidak, sebenarnya kadang-kadang memang kita mengalami disebabkan perubahan hormon yang berlaku di dalam badan kita. Mungkin doktor boleh share sikit lah pada papa-papa yang sedang menonton kan. Mungkin ada simptom-simptom yang mereka boleh nampak berlaku pada isteri mereka tu yang menunjukkan either baby blues ataupun postpartum depression. Itulah papa kat luar sana kan kena ambil cakna. Sebab betul. Kita terlepas pandang. Untuk baby blues sangat mudah untuk kita lihat. Kebanyakannya memang akan berlaku kepada ibu-ibu yang bekerja ataupun yang anak pertama boleh jadi kerana tiada pernah ada pengalaman. Okay, antara simptomnya saya klasifikasikan sebagai 5M. 5M. So M yang pertama mood swing.
Mood swing. So maksudnya kalau sebelum ni mungkin seorang wanita yang happy, Ceria. tapi lepas melahirkan tiba-tiba mood dia swing. Dia sekejap dia ceria, sekejap tak ceria. Tapi pada papa, suami di luar sana, jangan pula kata bini aku ni gila ke? Tak betul ke? Tidak. Mood swing tu boleh jadi situasi macam kejap dia happy kan, kejap dia macam sedih. Kenapa? Ada sebabnya. Kita cerita. Yang kedua, masalah tidur. Mengalami masalah tidur. So, biasalah kadang-kadang automatically sebagai wanita ni, bila kita dah ada anak sikit je, kita akan terjaga. Betul. Kita akan tidur kita tak orang tak kata nyenyak tak nyenyak kan. Compare dengan kita tengok suami elok je berdengkur kat sebelah, nak meraung pun dia berdengkur juga. Jadi kita mengalami masalah tidur. So kitaran tidur kita pun tak betul. Kalau dulu kita biasa tidur 6 jam 8 jam, bila dah ada baby, especially baby blues berlaku pada seawal usia 2 hingga 2 hari selepas melahirkan sehingga 4 minggu kan. Jadi basically 2 hingga 4 minggu tu lah, masa tu lah kita breastfeeding, masa tu kita bagi susu, dan tahulah baby baru lahir susu every 2 hours. So basically kita akan mengalami masalah gangguan tidur. Sekejap lagi saya beritahu macam mana kita nak adjust balik minda kita supaya kita dapat tidur yang secukupnya. Lepas tu yang ketiga, mengalami masalah makan, gangguan dari aspek pemakanan lah. Kalau dulu kita suka je makan benda-benda semua berselera atas meja, lepas melahirkan anak semua jadi tak selera. Sebab apa? Penat kan. Kita akan kata badan kita penat ni, tak boleh nak makan. Bila saya tengok lauk pun tak berselera dah kan. Benda macam tu, mengalami perubahan. So dekat situlah kadang-kadang ibu yang lepas hamil ni boleh turunkan berat badan juga. Sebab selain daripada makanan berpantang, dia tak ada selera nak makan. Mungkin makanan berpantang tu satu faktor lah kan. Mungkin ada confinement lady yang masaknya tak berapa nak sedap, masakan yang sama kan. Jadi dia mengalami perubahan. Perubahan dari segi dietnya kan. Lepas tu yang terakhir sekali kita ada yang keempat, kita ada memikirkan masa hadapan. Memikirkan masa hadapan ni boleh dikategorikan sebagai keresahan sebenarnya. Jatuh dalam scope anxiety. In which kita dalam tempoh baby blues ni kan, kita akan cakap dengan suami kita, abang risaulah bang, anak ni kan nanti macam mana kita nak bayar dia itu, nak bayar ini. Abang risau, sikit-sikit risau mengenai masa depan, benda yang belum terjadi. Sama ada kerisauan tersebut kita zahirkan kepada suami kita, orang sekeliling kita, atau kita simpan sendiri dalam kepala otak kita. Risaulah mana nak cari duit nak beli diapers anak ni, mana nak cari duit nak beli susu anak ni. Risau kan. Memikirkan kerisauan tu masa kita pantang, asyik fikir-fikir. Tu baby blues lah tu maksudnya kan. Dan yang terakhir sekali, menangis. Dia macam tiba-tiba je nangis. Ya Allah, ada anak ni. Nangis tu boleh jadi nangis sedih, nangis gembira. Dia macam tak boleh nak control emosi dia. Dia tak tahu dia sedih ke gembira. Sebab kita memang akan menangis. The moment anak kita lahir, kita pegang, kita akan tengok, kita akan menangis. Tapi ni baby blues, kalau dia tengok anak atas meja, nangis. Tak tahu nangis tu sebab ada anak tu buat kita gembira atau buat kita sedih kan, out of nowhere. So kalau itu berlaku kepada mama dan papa di luar sana, ketahuilah anda sedang berada dalam satu keadaan yang kita panggil sebagai baby blues. Actually it's not lah that dangerous pun. Dia bukan dalam penyakit mental ke apa, tidak. Cuma ianya adalah satu situasi yang selalunya berlanjutan sampai 3 minggu atau paling lama 4 minggu. Berbeza dengan postpartum tadi. Postpartum depression longer, maknanya postpartum depression adalah selepas baby blues. Maknanya habis je 3 minggu atau 4 minggu, simptom masih sama. Masih lagi menangis tengok anak kan. Cuma beza postpartum depression adalah kita dah fikir masa depan tadi. Kita start pula fikir masa silam. Masa tu dah depressed. Maksudnya kat sini, kenapalah aku lahirkan budak ni. Dah masalah dah kat situ. Dia akan jadi, sebab tadi tu masa baby blues tu dia macam risau mengenai masa depan kan anak ni. Tapi bila dia dah tak boleh kawal dia punya baby blues tu, masuk dekat minggu ke-5 tu dan nak habis pantang, masih lagi murung, masih lagi dia dah start fikir pasal kalau lah banyak kalau tu. Itu dah di tahap mungkin kita perlu dapatkan khidmat pakar ataupun pergi ke klinik untuk mendapatkan
rawatan. Tapi kalau yang macam tu kan, kalau kata yang itu yang disimpan sendiri, tapi kalau macam yang orang sekeliling boleh tengok, doktor, apa yang orang kata simptom yang paling perlu diberi perhatian? Untuk baby blues, dari segi tadi saya kata very obvious, suami boleh nampak mood swing. Betul, mood swing itu orang yang terdekat lah sebenarnya. Sebab kita tahu bila kita melahirkan, kita dalam keadaan pantang. Dan sebenarnya dalam keadaan pantang ni adalah keadaan rehat, yang mana kalau boleh kita elak daripada berjumpa dengan orang. Tapi ramai yang tak tahu, ibu-ibu kat luar sana masa pantang tu lah kawan-kawan nak datang lah, saudara nak datang semua. Tak, masa tu badan kita recovering kan. Jadi bila kita dalam keadaan recover, sebenarnya kita kena total rehat. Lepas pantang tu barulah kita boleh benarkan untuk orang datang. Jadi nak kata kat sini, simptom untuk baby blues dengan postpartum boleh nampak lah. Tapi baby blues ni sebenarnya ahli keluarga terdekat sahaja yang boleh nampak kadang-kadang. Sebab kalau kita tak benarkan lah orang datang, tapi kalau orang datang dan obviously datang, lepas tu kita tengok cara layanan berbeza, maka kat situ kita tahu dia ni mungkin dalam baby blues. Kalau sebelum ni baik je Amy layan aku, tapi ni pas beranak tiba-tiba Amy layan macam tak nak aku datang pula. Maksudnya kita kena faham lah, mungkin tengah baby blues tu kan. So kita boleh nampak secara fizikalnya sebenarnya. Okey, baik doktor. Bagi perhatian pada ibu selepas bersalin atau baby? Siapa nak bagi perhatian tu? Orang-orang keliling ni lah. Orang Okay. keliling ni, especially husband lah. Husband, suami. Okey, siapa yang paling penting? Okey, sebenarnya ibu boleh rawat diri dia. Jadi perhatian perlu diberikan kepada ibu dan baby. Tapi ibu boleh rawat diri sendiri. Dia tak ada priority dalam ni. Dia macam aku lebih penting daripada anak aku, ataupun anak aku lagi penting dari aku. Konsepnya you heal yourself, insyaAllah you will be able to heal another person. So maksudnya kat sini, kalau kita sebagai ibu, kita tak sayang diri kita, kita tak jaga diri kita, kita tak bagi perhatian dekat diri kita, kita asyik jaga anak kita, toward the end diri kita yang sakit, dan dekat situ kita tak mampu untuk menjaga anak kita sebaiknya. Jadi perhatian, kalau kita sebagai wanita, let's say lah dalam setengah situasi suami mungkin tidak bekerja atau tidak macam take pot sangat kan. Jadi kita yang kena bagi perhatian dekat diri kita dulu. Ourself first, then only we entertain the kids. Kecuali kita kena tahu anak kita ni dia ada jadual-jadual dia. Jadual dia untuk apa? Jadual untuk makan. Baby ni dia sebenarnya very easy to take care of. As long as kita tahu dia akan bangun masa tidur, masa makan, kalau dia lapar, kalau dia sakit perut, lepas tu kalau dia ada kolik. Itu je. Kalau dia takkan nangis dan dia takkan ganggu hidup kita. Jadi konsepnya semasa anak kita tidur, kalau kita rasa kita tak cukup tidur, apa kita buat? Kita kena jaga diri kita kan. Kita kena bagi perhatian kat diri kita. Janganlah anak kita tidur kita pun pandang dia. Kena jaga ni sampai je kan. No, you don't do that. Masa dia tidur kita tidur lah. Kita rehat lah juga. Dia tak, masa dia tidur kita duk sibuk lah. Kita nak ambil tengok video, dia risau, ambil gambar kan. Masa Betul, dia faham? tidur kita rehat. Sebab apa? Perhatian perlu diberi kepada diri kita. Kalau kita sakit, macam mana kita nak jaga dia kan? Kesian anak kita nanti. Lepas tu yang kedua, masa makan. Masa makan tu sebenarnya macam saya bagi tahu tadi, actually baby menyusu every 2 jam. Baby yang baru lahir 2 jam. Tambah lagi kalau dia susu badan. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh tulis. Kita ambil buku, selai buku, kita tulis dekat situ. Let's say kita dah jot down pukul 8 malam lah susu. So maknanya pukul 10 dia akan bangun lagi. Tapi kalau saya bagi 3 jam lah. Sebab 2 jam tu terlalu singkat. So letak 3 jam. Pukul 10, lepas tu pukul 1 dia akan bangun. So dekat situ pukul 1 kita ambil phone kita set alarm awal-awal. Maksudnya kat sini kita dah buat preparation awal dekat minda kita, bagi tahu yang pukul 1 kita kena bangun. Lepas tu pukul 4 kita kena bangun. Macam istilah solat lah. Kita tahu pukul 1 kita solat Zuhur. Automatik kita akan pergi solat walaupun kita tengah busy buat apa ke. Kita tahu bila itu waktu solat, kita pergi solat. Betul tak? Kita pun dah bersedia. Our mind is ready. So the keyword is make your mind ready in regardless of whichever situations. So basically kalau kita telah melahirkan anak, so kita tahu pukul 1 pagi dia kena minum. So make your mind ready. So when your mind ready, tak adalah kita mengeluh nak bangun tu kan. Lepas tu pukul 4 pagi kita akan automatically pukul 1 pagi kita tahu okay anak susu. So kita take care of ourselves
and at the same time kita take care of the baby. The way we take care of ourselves is by taking care of our mind, our emotion. Dari situ kuranglah sikit rasa nak ada baby blues ke, macam tu. Baik, okey. Doktor, itu tadi apa yang kita boleh buat lah sebagai ibu kan. Husband pun boleh tengok tadi simptom-simptom yang mana doktor dah share dengan kita. Tapi kita nak minta, mungkin doktor boleh ceritakan sikit. Kalau kita dah rasa kita ada ni something ni, kan, rasa tak best, rasa emosi pun asyik terganggu dan sebagainya. How are we going to seek help? Maksudnya daripada orang keliling. Kadang-kadang kita macam doktor cakap lah, kita pendamkan, kita diamkan sebab kita tak nak orang ada apa-apa tanggapan pada kita. Betul. Tapi sebenarnya kita perlukan bantuan. Betul. So macam mana doktor? Okay, ada dua cara. Yang pertama, diri kita boleh bantu diri kita, self heal, self healing. Yang kedua, individu lain di sekeliling kita boleh bantu kita. Untuk self healing ni sebenarnya ada banyak cara. So basically untuk kita kurangkan rasa stres kita, yang pertama kita boleh sembang. Sembang dengan siapa? Sembang dengan diri sendiri. So basically kita, dia ada dua lah. Sekejap lagi kita bagi tahu satu lagi. So sembang dengan diri sendiri, bercakap. Sebab kadang-kadang kita jadi stres bila dia dalam minda je. So kita tidak meluahkan pada diri kita. So apa yang kita boleh buat, kita cakap dengan diri kita, kita tengok cermin, lepas tu okey lah macam ni, aku dah jadi ibu dah sekarang, so apa yang terbaik aku kena buat. So seolah-olah kita berborak dengan orang lain, tapi tak ada orang tu di depan kita. So sebab kita nak self healing ni, kita nak rawat diri kita, dan daripada situ kita akan jumpa satu persoalan. Okay. Yang kedua, kita kena find things that entertain us, make us laugh ataupun ketawa ataupun anything yang boleh merembeskan hormon gembira kita. Contoh, kita tengoklah video YouTube yang kelakar-kelakar kucing melompat masuk dalam kolam ke. Kat situ kan kita akan gelak kan. The moment kita gelak, dia merembeskan hormon gembira. Maka kat situ hormon stres tu akan berkurang sikit. Lepas tu kita boleh dari segi spiritual merapatkan diri kepada Allah. So basically ketika tengah malam masa anak kita tengah jaga tu, lepas tu kita pun teruslah macam berkomunikasi, berzikir kan. Dari aspek spiritualnya. Yang seterusnya adalah sembang dengan kawan-kawan kita lah. Yang ini untuk diri kita dan juga untuk individu lain di sekeliling kita. So basically penting kalau kita dah tengah stres tu, macam mana kita nak rawat? Kita call lah. Kalau suami kita tak bercakap kan mengenai itu, jadi kita call, kita cakap dengan kawan kita. Macam saya, kadang-kadang saya akan randomly telefon kawan-kawan yang dah lama saya tak telefon. Saya rapat dengan Kak Deja Mos sekarang dekat US. Kadang-kadang kalau saya rasa saya tengah stres, saya telefon, siapa ni tengah malam ni? Oh, Kak Deja tengah pagi ni, telefon Kak Deja. So saya kau nak apa ni Zu? Borak-borak lah Kak, jangan stres. Macam tu kan. So kita sembang, kita yang kena jaga diri kita. Konsep yang pertama tadi saya kata, satu diri kita lepas tu yang kedua adalah individu lain di sekeliling kita yang boleh jadi support kita. So mungkin mak kita, ayah kita, suami kita, so siapa-siapa saja di sekeliling kita, untuk kita dapatkan rawatan di saat kita rasa macam tak boleh ni, tengah stres ni kan. Cubalah untuk mengambil pengalaman diorang, terutama sekali kalau kita ada ibu lah mak dulu mak buat macam mana jaga anak sampai 6 orang 8 orang macam tu. Okey doktor, kita nak tanya last okey, mungkin doktor boleh kongsikan sedikit apa yang boleh kita expect, especially untuk first mother lah. Okey, apa yang kita boleh expect selepas bersalin. Mungkin untuk ibu-ibu yang dah bersalin 2 orang anak, 3 orang anak, kita dah boleh expect sesuatu berdasarkan pengalaman kita. Tapi untuk ibu yang mungkin expecting first child ni, apa nasihat doktor? Silakan doktor. Kalau saya suka bagi nasihat yang baik-baik lah. Fikir yang baik-baik, dapat yang baik-baik. Allah berada dalam sangkaan hamba-Nya. Macam kita nak pergi haji, sebelum nak pergi haji, nak pergi umrah, kita kena fikir tak panas, tak ada crowded sangat, tak penat, jalan jauh pun happy. Sama juga dengan kalau kita nak melahirkan anak kan, mudah, lepas tu tak menyusahkan, anak ni bawa rezeki. So tweak your mind to have all the positive word around you, and insyaAllah all the positivity will come. Tapi the moment you have the negative thought, macam susah ni nak beranak ni, sakit ni nak beranak, sakit lah dia, susah lah dia kan. Sama juga ada orang kata macam bersalin ni sekali je lah, tak nak bersalin lagi sebab sakit lah. Sebab dia dah ada mindset sakit. Bila dia ada mindset sakit, lepas tu adalah nanti terkoyak lah, nanti itulah, nanti ini, macam-macam kan. Bila dah ada that kind of mindset, then maka itulah yang akan terjadi. Jadi untuk papa dan mama di luar sana,
Basically yang pertama, make sure you have a very positive mindset regardless anak keberapa, anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Positif je, insyaAllah baik je semua kan. Anak-anak ni rezeki, kita tak tahu apa dia bawa kan, apa bagi kan. Lepas tu yang kedua, make sure you do your self healing, sebab dalam surah Al-A'raf ada bagi tahu Allah tidak mengubah nasib sesebuah kaum kecuali diri kita sendiri. So basically kita nak sembuh, kita lah self healing. Jangan expect sangat orang di sekeliling kita akan faham dan akan bantu kita. Memang akan ada, tetapi yang paling penting adalah diri kita sendiri, self healing. Boleh juga dapatkan buku-buku mengenai motivasi kan, buku-buku mindset. Tu semua sepanjang pantang penuhkan masa kita dengan ilmu-ilmu macam tu untuk self healing. Saya ada keluarkan buku terbaru, Healing Sampai Pagi, Nota Semangat. Itu pun saya keluarkan sebenarnya masa sebelum saya lahirkan anak. Sebab basically kita kena healing diri kita. Takkanlah masa bersalin nanti sibuk nak pergi air terjun kan. Tak boleh, kita kena berpantang. Jadi healing dengan cara macam mana? Buka buku, baca. So masa membaca buku, insya-Allah kita akan dapat something lah, positive vibe ke yang kita tak tahu kan, Amy kan? Betul. Dari segi pembacaan juga kita boleh dapat banyak lagi ilmu-ilmu baru yang kita boleh guna. Okey, itu dia perkongsian daripada Dr. Azu. So untuk ibu-ibu yang mungkin sedang berpantang atau bakal melahirkan, kita doakan yang baik-baik sahaja. Betul. Semoga urusan pantang anda semua dipermudahkan dan jangan lupa self healing dulu. Self healing. Okay, so kita jumpa lagi di Borak Pak Emma podcast yang akan datang bersama pakai lain pula dan selebriti lain pula. Jaga diri baik-baik dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye.